Ayo datang bersama. Tapi dalam bahasa Sarawak lah tadi tu. Macam Tiri, saya sahabat lain. Sahabat lain, sahabat lain. Bangunan, bukan bangunan, dia mercu tanda kucing tu. Ya, betul. Tapi apa tu 5 hingga 7, 9 pagi hingga 9 malam. Kalau kita nak bercerita lebih lanjut, kita tak tahu pengisiannya bagaimana. Tapi kita bawakan orang yang begitu penting untuk kali ini di AKM Sarawak. Kita bersama dengan Menteri Kerja Raya Yang Berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Aspirasi keluarga Malaysia. Sebenarnya membawa nama keluarga Malaysia itu berat sebenarnya. Dia merupakan satu substance yang perlu disampaikan kepada masyarakat bahawa kita ni satu keluarga. Dan minggu lepas ke Kelantan, sekarang nak beralih ke Sarawak. Mungkin Datuk Seri boleh jelaskan sedikit latar belakang sambutan JAKM di Sarawak. Sebenarnya kalau kita melihat sambutan ni bermula sebenarnya daripada 100 hari sambutan keluarga Malaysia yang dikenaki oleh Amat Berhormat Perdana Menteri dulu, di mana kita adakan di Pusat Convention Kuala Lumpur tahun lepas sebenarnya bulan 12. Dan bila dibincangkan melihat betapa ramainya orang datang di Convention Center itu, maka dibincangkan di Kabinet dan hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri disokong oleh ahli Kabinet supaya ini diadakan di seluruh negeri, supaya keluarga Malaysia ini keterangkuman itu akan dapat dirasai di peringkat negeri, bukan di Kuala Lumpur saja. Maka dengan itu dipersetujui setiap negeri akan diadakan aspirasi keluarga Malaysia ini. Dan bermula dari Johor, Perlis pun sudah, minggu lepas Kelantan mencipta rekod 70 lebih ribu orang datang. Dan sudah pasti memberi tugasan yang berat kepada kami selaku Kementerian Peneraju untuk memecah rekod daripada Kelantan lah. Seperti mana katakan tadi, logistik di Sarawak ni negerinya agak besar. Dan bagaimana kita nak melibatkan seluruh rakyat Sarawak itu supaya dapat merasai apakah yang dimaksudkan dengan keluarga Malaysia. Sarawak mungkin kita dah sinonim. Bila katakan keluarga Malaysia dulu, satu Malaysia, Sarawak adalah lumrah di mana rakyat Sarawak dapat hidup bersama, hidup keadaan harmoni. Pelbagai agama boleh duduk satu rumah dan sebagainya. Tapi ini yang kita nak terjemahkan. Bagaimana kita nak membawa dan menunjukkan bahawa Sarawak ini adalah sebenarnya keluarga Malaysia yang hidup sebenar-benarnya. Jadi sebab itu kalau katakan tadi bagaimana kita nak menjemput orang dalam bahasa Sarawak, lan kita berambih rami-rami ke dataran perayaan. Lan tu jumlah. Mari. Okey. Berambih maknanya kita datang beramai-ramai. Okey. Seperti mana Ridwan katakan tadi, setiap satu jelajah ni dia ada kementerian yang akan menjadi penerajunya. Jadi sekarang ini beban untuk Sarawak itu terletak kepada kementerian yang berhormat sekarang ni. Jadi apa perbezaan kali ini yang boleh kita jangkakan pada 5 hingga 7 ini? Setiap negeri kalau diadakan program ini ialah untuk menunjukkan keunikan negeri itu sendiri. Sebab itu kalau kita melihat dari segi pengisiannya nanti, kita adakan 3 pentas utama. Dan salah satu pentas tu ialah cita rasa Sarawak. Makanan-makanan Sarawak. Sudah pasti makanan Sarawak dah terkenal, laksa Sarawak, mi kolok, kek lapis tak boleh tinggal. Sudah pasti inilah menjadi tarikan-tarikan di mana dipertontonkan dan mereka dapat belajar sebenarnya. Datang belajar bagaimana nak masak mi kolok, bagaimana nak buat laksa Sarawak, bagaimana kita nak paparkan keunikan kek lapis itu sendiri. Jadi ini yang akan dipertontonkan salah satunya, dan banyak jugalah pengisian program-programnya nanti daripada kementerian-kementerian di mana pameran diadakan. Daripada setiap kementerian kita ada pentas IKS, dan IKS ini iaitu industri kecil dan sederhana yang akan diterajui oleh Kementerian Usahawan. Dan kita juga ada, di samping itu nanti kita adakan juga banyak talks ataupun pentas-pentas di mana ada perbicaraan ataupun bual bicara berhubungan dengan topik-topik tertentu. Misal kata hari pertama nanti UNIMAS akan dijemput untuk memaparkan apakah program di UNIMAS itu sendiri. UNIMAS untuk dibawa ke peringkat global, bagaimana UNIMAS dikomunitikan dan sebagainya. Banyaklah program yang akan dipertontonkan, dan pengisian itu sudah pasti pelbagai lah. Banyak, kalau saya nak sebutkan satu persatu, dari segi pameran tu ada 28 ruai ataupun booth lah, lebih mudah, dan ada 6 kaunter bergerak. Dan pada hari itu juga akan ada penyerahan sumbangan keluarga Malaysia
kepada 10 anak yatim di mana disebabkan kematian ibu bapa waktu COVID dulu. Ini akan diserahkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari perasmian. Ini sebenarnya sumbangan daripada Yayasan Keluarga Malaysia. Kan ada diadakan juga kenduri keluarga Malaysia. Oh, menarik. Kenduri ini nanti di mana gotong royong ramai-ramai akan memasak. Macam kita dulu lah kenduri kahwin, satu kampung datang memasak dan sebagainya. Ini akan diadakan juga nanti. Dan di samping itu KBS akan mengadakan sokan rakyat. Dan juga The Pocket Talks yang saya katakan tadi di pentas utama kita ada Unimas pada 9 bulan pada hari pertama dia akan berbicara berhubung dengan Unimas, Community Driven University for a Sustainable World. Manakala di pentas mini IKS pada 11 pagi akan diadakan Pocket Talk bertajuk Terokai Sains melalui Eksperimen. Ini yang akan dikendalikan oleh MOSTI dan pelbagai lagi lah. Kalau nak saya ceritakan mungkin satu persatu ni tak cukup ruang untuk kita ceritakan, tapi yang lebih penting nanti ikuti RTM, radio RTM akan sentiasa memaparkan program-program yang akan berlangsung. Di bawah Kementerian Datuk Seri sendiri apa program yang telah pun direncanakan? Dia ada satu lagi apa dikatakan kemah tu khas untuk inovasi. Berhubungkan segala inovasi berhubungkan dengan pembinaan di mana syarikat-syarikat akan memaparkan produk-produk yang terkini, sistem dalam proses pembinaan, dan dalam kemah inovasi itu juga akan dikongsi bersama oleh Kementerian Sains dan Teknologi dan Inovasi. Ini kali pertama di tempat-tempat lain belum dibawa. Mesti membawa planetarium bergerak. Di mana mereka memaparkan kita nak tengok keadaan alam maya ni, pergilah datang ramai-ramai, khususnya para students, pelajar-pelajar kita datang. Ada acara menarik yang dipaparkan di kemah inovasi itu. Selain daripada sektor pembinaan, Kementerian Sains, banyaklah mereka dapat terokai bagaimana nak tengok alam maya dalam planetarium yang dibawa khas oleh MOSTI ini. Okey, menariknya JAKM kali ini kerana ianya berlangsung pada Bulan Kebangsaan. Jadi apa di antara pengisian yang berkaitan dengan Bulan Kebangsaan dan juga Jalur Gemilang yang akan dimasukkan dalam JAKM kali ini? Sudah pasti dia banyak program. Larian ada. Ini larian orang kata fun run. Saya dimaklumkan setakat ini ada 1,600 penyertaan. Dan pengisian itu sudah pasti. Dalam setiap pentas itu nanti dia ada persembahan juga, dan persembahan itu salah satunya ialah nyanyian-nyanyian patriotik dan sebagainya. Akan adalah yang unsur-unsur menaikkan semangat kecintaan kepada negara. Apatah lagi kadang-kadang di peringkat negeri ini semangat negeri itu kuat juga. Tapi dalam kita mementingkan semangat negeri, kita kena adunkan dengan semangat kecintaan kita pada negara sebagai sebuah negara Malaysia. Mungkin cabaran bagi negeri Sarawak ni, mungkin negeri terbesar di Malaysia ini, dari segi logistik, macam mana cabaran dari segi logistik? Maksud saya untuk pengunjung datang ke Kuching itu sendiri daripada daerah yang lebih jauh, macam mana? Untuk pihak penganjur, untuk orang tempatan, mereka dah sediakan ada bas yang akan mengangkut dan sebagainya, membawa orang datang, shuttle lah. Selain daripada itu, yang biasanya di Sarawak ni, kalau ada program di Kuching yang jauh-jauh pun akan datang sendirilah. Dia orang akan sanggup datang. Itulah semangatnya. Tapi yang unik di Sarawak ni kali ni, walaupun kita melaksanakan di Kuching saja, ada lagi satu program nanti kita akan bawa di Miri. Satellite programnya lah. Tapi ini sebahagian daripada kejayaan Kementerian Kerja Raya, iaitu pelancaran PEN Borneo di Seksyen Miri, yang mana PM kita program ni 567. PM sendiri akan datang bersama dengan Premier untuk merasmikan pada 7 bulan 11 pagi. Tengah hari dia akan terbang ke Miri untuk melancarkan Seksyen Miri, sebahagian daripada PEN Borneo yang telah siap insya-Allah dilancarkan, dan ini dimasukkan sebagai sebahagian daripada jelajah aspirasi keluarga Malaysia, sebab ini sebenarnya memaparkan kejayaan program-program yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Sudah pasti Sarawak, PEN Borneo merupakan satu yang begitu dekat dengan hati Sarawak, orang Sarawak. Jadi sudah pasti kita nak paparkan kejayaan ini.
Ya, bakal berlangsung hujung minggu ini, tak lama saja lagi. Jadi persiapan dan juga persediaan daripada pihak Kementerian sini bagaimana? Alhamdulillah, di peringkat pegawai-pegawai kita bekerjasama rapat dengan Sekretariat Syapadu di bawah Jabatan Perdana Menteri dan Kajian Negeri Sarawak yang diwakili oleh Pejabat Setiausaha Kajian Negeri. Mereka dah muktamadkan keseluruhan program. Sebulan lagi dah berbincang dan sebagainya. Saya sendiri berkesempatan semalam pada hari Sabtu sebenarnya bila balik untuk mendengar laporan daripada Setiausaha Kajian Negeri Sarawak dan saya begitu berpuas hati dengan komitmen dan segala usaha mereka untuk memastikan kejayaan program ini. Yang penting saya kira ialah untuk bersama-sama di peringkat kementerian, di persekutuan dan juga kajian negeri bekerjasama begitu erat sekali. Antara yang menarik di Sarawak ni, kalau kita semua pergilah kan, dia takkan lepas daripada kita pergi melawat kampung budaya. Macam mana? Orang kata apa? Nak terjemahkan kampung budaya tu, keunikan Sarawak itu datang dalam program selama 3 hari ini, Datuk Seri. Sebab itu dia pelbagai persembahan. Sebenarnya kalau kita setiap pentas itu sebenarnya nanti akan diselang-selikan juga. Ada persembahan kebudayaan, ada nyanyian dan sebagainya. Termasuklah di Kenduri Rakyat nanti kita akan adakan juga persembahan dan pertontonkan kebudayaan Sarawak itu sendiri. Uniknya Sarawak ini walaupun pelbagai etnik, lebih 30 etnik, tapi kita dapat hidup dalam keadaan rukun, damai dan begitu harmonis sekali. Sebab itu yang kita nak paparkan. Inilah sebenarnya semangat keluarga Malaysia yang kita nak pertontonkan. Sebab itu ada program juga di samping di tapak perayaan itu, kita juga ada perayaan outreach keluar dengan oleh kementerian-kementerian lain, termasuklah ada gotong royong, ada pelbagai lagi program lah oleh kementerian-kementerian yang terlibat dalam melaksanakan program Aspirasi Keluarga Malaysia ini. Ya, macam Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia, kita faham pengisiannya padat, banyak dengan program dan juga aktiviti-aktiviti yang menarik. Tapi untuk kita memberi pemahaman kepada mereka di luar sana, erti dan makna sebenar kenapa jelajah ini dilakukan, Datuk Seri? Seperti saya katakan awal tadi, kalau kita mengatakan keluarga Malaysia, Malaysia ini pelbagai etnik. Kalau di Semenanjung, bangsa utama ialah Melayu, Cina dan India. Tapi kalau sekadar kita sering kali menyebut Melayu, Cina, India, kita kadang-kadang lupa bahawa di sebelah laut sana, kita ada lagi bangsa-bangsa lain. Ibannya, Kedazannya, Bajaunya, Iranun macam. Kalau nak sebut satu mungkin tak pernah kita dengar pun etnik itu. Ini yang kita nak serapkan bahawa dengan kita menjelajah setiap negeri itu berpeluang menunjukkan keunikan mereka. Supaya kita sebagai rakyat Malaysia mengenali bahawa Malaysia ini adalah pelbagai keturunan, pelbagai kepercayaan dan sudah pasti kebudayaan ini kalau dapat ditontonkan, kita akan dapat memahami, dan dengan memahami itulah maka akan timbul rasa hormat menghormati, saling kenal mengenali, tak kenal maka tak cinta. Betul. Jadi di sinilah ruang dan peluang untuk kita mengenali antara satu sama lain. Timbullah rasa kasih sayang, hormat menghormati, dan automatik tolong menolong itu akan timbul di kalangan kita. Dan penting untuk masa ini, saya kira semangat ini perlu diwujudkan. Sebab kita perlu utuhkan perpaduan di kalangan rakyat kita. Kekuatan dan perpaduan inilah akan menimbulkan kekuatan yang lain. Barulah yang agenda-agenda pembangunan lain untuk membangunkan ekonomi, sosial dan sebagainya akan dapat diwujudkan dengan hanya kalau kita dapat merasakan bahawa kita satu keluarga. Satu keluarga ini otomatik kita akan otomatiklah kalau adik susah, abang menolong, kakak menolong, samalah tolong menolong itu akan otomatik akan secara semula jadi akan timbul. Jadi inilah semangat saya kira yang ingin diwujudkan oleh Perdana Menteri kita. Dan kalau kita lihat jelajah aspirasi sebelum ini, banyak juga selain daripada kementerian-kementerian, agensi-agensi lain juga turun seperti PDRM dan sebagainya. Kalau di Sarawak bagaimana agensi-agensi lain? Semua agensi terlibat, malahan pihak syarikat pun terlibat. Sebab itu yang penting dalam pengisiannya nanti ialah IKS, misal katanya business matching, di mana diwujudkan juga ruang pekerjaan. Ada 1000 ruang pekerjaan akan diwujudkan, di mana mereka yang ingin mencari pekerjaan boleh datang
untuk interview, untuk berdaftar dan sebagainya. Ada peluang-peluang di mana syarikat-syarikat yang ada kekosongan pekerjaan akan terlibat bersama. Jadi sebab itu saya galakkan lepasan ijazah kita yang belum bekerja, datang nanti ramai-ramai. Ada peluang pekerjaan nunggu anda. Maksudnya program jamin kerja menjadi tumpuan di setiap jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Dan saya mengambil kembali apa yang Datuk Seri katakan tadi. Jelajah aspirasi ini sebenarnya platform dan juga tempat untuk setiap kementerian menunjukkan pencapaian mereka. Jadi untuk Kementerian Kerja Raya sendiri, bagaimana pencapaian selain daripada Lebuh Raya Pan Borneo tadi yang begitu dekat di hati Sarawak, selain daripada itu apa lagi kejayaan-kejayaan dan juga pencapaian terkini di Sarawak? Sudah pasti dari segi kaedah pelaksanaan suatu projek. Kalau kita ingat waktu COVID dulu, orang tak boleh bergerak. Tapi kerja perlu ada. Dan bagaimana mereka nak menghantar tender? Tak boleh. Pasal tak boleh terbang pun dan berentas negeri. Maka sebab itu JKR dah wujudkan tender secara online. Ini juga akan dipertontonkan. Sistem kaedah baru. Sebab itu para contractors datanglah ke Kemah Inovasi kita nanti pertontonkan. Banyak sistem-sistem baru telah diwujudkan, produk-produk baru, bagaimana kaedah baru kita nak melaksanakan pembinaan jalan dengan teknologi baru akan dipamerkan. Jadi datanglah beramai-ramai siapa nak cari peluang ni, business networking, business connection, datanglah. Saya kira inilah peluang untuk berjumpa dengan pegawai-pegawai kita. Mana tahu dengan perkenalan itu mereka dapat wujudkan networking. Lebih ada peluang lah untuk berjaya dalam tender kan, sebab memahami proses, apakah proses-proses yang kita telah tetapkan. Supaya mereka tahu bagaimana nak berjaya dalam menghadapi tender yang makin banyak, makin sengit juga sekarang ini. Betul. Itu di peringkat tertinggi. Kalau juga kalau Datuk Seri boleh jelaskan sedikit program-program yang untuk menyantuni golongan generasi baru ke bawah ini bagaimana, kerana kita terdedah dengan IR 4.0 yang mereka lebih advance dengan media sosial dan sebagainya. Generasi muda, Datuk Seri. Benda ini nanti kalau mereka datang, mereka boleh memberi buah fikiran pun. Kalau mereka dah datang, misal kata di Kemah Inovasi kita, kita akan dapat pertontonkan semua inovasi-inovasi yang baru. Dan kalau mereka ada idea, di sinilah yang perlu kita ada interaksi di antara pengguna, di antara mereka yang inovatif ini dengan idea-idea baru untuk berkongsi pandangan mereka. Sebab itu dalam program ini bukan saja kita datang pameran, dia ada talk show, dia ada ruang untuk mereka bertukar-tukar pandangan, belajar antara satu sama lain. Ini yang proses yang kita nak adakan. Sebab di samping pertontonkan kejayaan kementerian-kementerian, tapi pada masa sama sebenarnya bila kita turun ke padang ini ialah untuk mendapat feedback atau maklum balas daripada pengguna, daripada rakyat kita. Siapa ada idea baru, ada komen dan sebagainya. Di sinilah kita akan dapat mempertingkatkan mutu hikmat kita kepada rakyat kita. Okey, Datuk Seri, dalam kesempatan masih ada mungkin boleh kongsikan juga mengenai majlis pancaran yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. InsyaAllah pada 7 hari bulan pukul 10 pagi di mana Yang Amat Berhormat bersama dengan Premier Sarawak akan datang untuk membuat perasmian. Dari situ dia akan melawat beberapa booth dan juga hadir dalam kenduri rakyat itu sendiri, di mana dia akan berinteraksi dengan rakyat kita lah, khususnya daripada Sarawak, untuk mendengar mungkin apakah luahan hati rakyat Sarawak kepada Perdana Menteri kita. Sedikit kata-kata akhir dan juga harapan Datuk Seri penganjuran JAKM di Sarawak kali ini. Jadi khususnya untuk orang Sarawak lah, saya kena cakap Sarawak kot, boleh. Lan, datang kita rami-rami berambil di aspirasi keluarga Malaysia pada 5, 6 dan 7 hari bulan di dataran perayaan Petrajaya Kuching. Rugi kita orang si datang, banyak event, banyak peluang pekerjaan, banyak macam-macam lah ada. Datanglah, jangan kita orang si datang nyesal kita orang si datang kelak. Okey. Menyesal. Nyesal si datang. Menyesalkan kalau tak datang. Tidak sekret nak belajar tu lama juga Datuk Seri. Saya cubalah juga belajar bahasa Sarawak. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof, Menteri Kerja Raya, dan kita harapkan yang terbaik untuk majlis dan juga jelajah aspirasi keluarga Malaysia Sarawak yang akan berlangsung 5 hingga 7 Ogos ini. Jadi datang beramai-ramai seperti mana yang dikatakan oleh Yang Berhormat sebentar tadi. Banyak sebenarnya pengisian yang akan diadakan di sana, khususnya jamin kerja, business matching pun ada, dan juga berbagai inovasi dan teknologi akan dipamerkan nanti.